Jadi Allah dah buat baik pada kita, Allah dah bagi pinjam pada kita, kita kena buat apa? Sebagai tanda berterima kasih, kita syukur. Syukur apa dia? Taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja yang Allah nak daripada kita. Walhalnya Allah tak berhajat pada kita pun. Allah dah Maha Kaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang mulia, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kurniaan dan kasih sayang daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama mentaati perintah Allah yang begitu benar, yang begitu besar dengan cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Insya-Allah tak lama lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal dan kita akan menyambut Maulidul Rasul, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bulan tersebut kita disunatkan untuk memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar kita hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita ada hubungan Nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar rohani kita sama dengan rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah tuan-tuan yang mulia, sekiranya kita berterusan dalam mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mustahil Allah memberikan kepada kita kemuliaan karamah untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Kita dapat mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu kemuliaan, satu karamah yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kalau kita lihat setiap sifat-sifat yang mahmudah, setiap sifat-sifat yang mahmudah, contohnya takwa, contohnya lagi sabar, syukur, takut pada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kembali kepada satu asas, iaitu mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, mengikuti cara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takwa, apa maksud takwa? Taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi. Apa makna sabar? Sabar dalam mentaati perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah,
dan ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut kepada Allah, apa makna takut kepada Allah? Takut nak langgar perintah Allah, takut nak buat larangan Allah, takut nak tinggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur, apa makna syukur? Syukur mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kembali kepada satu asas yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Yang Allah Subhanahu wa taala telah sebut di dalam Al-Quran. Ini hukum Allah, ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berubah. Kita datang daripada mana lapisan masyarakat sekalipun, kita datang daripada kulit yang berbeza, warna yang berbeza, keturunan yang berbeza, bangsa yang berbeza. Kita datang daripada asal usul yang berbeza. Sekiranya kita mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Ini ketetapan Allah Ta'ala. Ini hukum Allah yang tidak akan bertukar, tidak akan berubah sampai hari kiamat. Daripada zaman Nabi Adam sehinggalah bayi yang terakhir yang lahir, itulah hukumnya. Itulah ketetapan. Siapa sahaja yang membawa agama yang sempurna dalam kehidupannya, mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepenuhnya dalam kehidupannya, maka dia akan berjaya di dunia dan di akhirat. Inilah sifat-sifat orang yang beriman. Jadi kalau kita lihat sifat-sifat yang mahmudah, yang Allah minta, yang Allah suruh kita bersifat dengan sifat tersebut, yang Allah minta, suruh, perintahkan kepada kita supaya kita bersifat dengan sifat tersebut, semuanya kembali kepada asas ini, semuanya kembali kepada hukum ini, semuanya kembali kepada peraturan ini, iaitu mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, kita letak dalam hati kita, kita letak dalam fikiran kita berulang-ulang kali, kalau saya nak berjaya di dunia dan di akhirat, tidak ada perkara yang lain melainkan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahaja yang tinggal. Al-Quran dan sunnah, Allah dan Rasul, ini sahaja yang benteng kita umat Islam. Yang lainnya semuanya telah dirobohkan oleh Yahudi dan Nasrani. Benteng kita sebagai seorang Islam, ini sahaja yang tinggal, iaitu Al-Quran dan sunnah. Kalau dengan Al-Quran pun kita tidak berpegang, kalau dengan sunnah pun kita ambil remeh dan temeh, dan yang mulia, tidak ada benda lain, tidak ada perkara lain, tidak ada tempat lain untuk kita berpegang. Tak ada dah. Yang lain semua telah dirobohkan, yang lain semua telah dirosakkan, yang lain semua telah dihancurkan oleh Yahudi dan Nasrani, oleh orang-orang kafir, mujrimin, musyrikin dan munafiqin, fasiqin. Mereka telah merosakkan segala-galanya untuk memberikan umat Islam ini tidak beramal dengan agama mereka. Kecuali yang tinggal hanyalah Al-Quran dan hadis. Sebab itu Nabi kata dalam hadis, "Addu 'alaiha bin nawajis." Genggamlah Al-Quran ini, genggamlah sunnah Nabi ini, genggamlah perintah Allah dan sunnah Nabi ini dengan gigi garaham kamu. Bantu saya dan tuan-tuan semua, kita kena tanam dalam diri kita, dalam fikiran kita, dalam hati kita, bahawa saya kena pegang betul-betul Al-Quran dan hadis, kena pegang betul-betul perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan yang begitu banyak, rahmat yang begitu banyak. Nabi kata dalam hadis, inna lillahi mi'ata rahmati. Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. Satu sahaja Allah berikan di dunia, 99 lagi Allah simpan di akhirat. Allah ada 100 rahmat, satu sahaja Allah berikan kepada kita di dunia ni. Dengan satu rahmat di dunia inilah kita semua mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita mendapat kebaikan di dunia, kita mendapat segala-galanya, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, sama ada perintah Allah ataupun nikmat dunia, duit, harta, anak isteri dan sebagainya pun kita dapat dengan satu rahmat ini. Dan mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah pun kita dapat dengan melalui satu rahmat ini. Dengan satu rahmat ini kita berkasih sayang, dengan satu rahmat ini kita kasih mengasihi, dengan satu rahmat ini kita rindu merindui, tuan-tuan yang mulia.
Dengan satu rahmat ini seorang ibu sayang kepada anaknya. Dengan satu rahmat ini seorang kawan sayang kepada kawannya. Dengan satu rahmat ini adanya belas kasihan kita kepada fakir miskin. Dengan satu rahmat ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seluruh orang yang mentaati perintah Allah. Dengan satu rahmat inilah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada seluruh orang yang mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan satu rahmat ini katanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak membuat kebaikan kepada kita. Allah terlalu banyak memberi nikmat kepada kita. Sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, terlalu banyak. Kalau kita nak hitung, kalau kita nak kira, satu nikmat Allah taala pun kita tak boleh nak kira. Satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Satu nikmat Allah Subhanahu wa taala pun kita tak mampu nak hitung. Satu sahaja tuan-tuan yang mulia. Satu nikmat Allah Ta'ala pun kita tak boleh nak bayar. Satu nikmat Allah pun tak terkira kita nak bayar. Kita nak bayar macam mana satu nikmat Allah? Cuba kita fikir sama ada nikmat dunia ataupun nikmat akhirat. Allah berikan segala-galanya kepada kita. Terlalu banyak Allah membuatkan kebaikan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, kalaulah ada satu orang buat kebaikan kepada kita, apa yang kita nak buat pada dia? Sudah pasti kita kena balas balik kebaikan. Paling kurang kita ucap terima kasih kepada dia. Satu orang yang buat kebaikan, salah satu daripada bentuk kebaikan, salah satu daripada bentuk pertolongan ialah memberi pinjam duit. Sebab tu pinjam duit kita tak boleh bayar lebih Kalau kita pinjam 10,000 bayar 10,000. Kalau kita pinjam 10,000 bayar 10,000, bukan pinjam 10,000 bayar 11,000, bayar 15,000. Kalau pinjam 10,000 bayar 15,000. Yang 5,000 itu riba. Saya nak tolong. Nak tolong. Saya nak tolong. Kalau nak tolong 10,000 bayar 10,000. Bukan 10,000 bayar 15,000. Kalau 10,000 bayar 15,000 itu bukan nak tolong. Itu nak menindas. Itu nak cekik darah lagi. Kalau kamu kata nak tolong, 10,000 mesti dibayar dengan 10,000. Jadi bila ada satu orang datang bantu kita tengah tak ada duit. Kita tengah sesak, tak ada duit. Tiba-tiba ada satu orang datang bantu kita. Ataupun kita minta dengan kawan kita. Minta dengan satu orang, tolong saya nak pinjam duit. Saya dalam tengah terdesak ni, saya nak guna duit. Boleh tak bagi pinjam? Jadi ada sahabat kita datang, ada kawan kita datang, adalah si fulan tu datang bantu kita, bagi kita pinjam duit. Berapa ribu? 5,000, 3,000, 10,000, 15,000 contohnya. Selesaikan masalah kita. Alhamdulillah. Jadi dia telah membuatkan kebaikan kepada kita, tuan-tuan. Dia telah membuat kebaikan kepada kita. Kalau satu orang tu bagi pinjam pada duit, bagi pinjam pada kita duit, maknanya dia telah membuat kebaikan kepada kita. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala, bila kita ada masalah, Allah yang selesaikan masalah kita. Bila kita ada hajat, Allah yang tunaikan hajat kita. Bila kita minta ampun, Allah yang ampunkan dosa kita. Allah yang bagi segala-galanya nikmat dunia dan akhirat. Allah terlalu banyak buat kebaikan kepada kita. Jadi apa yang kita nak balas kepada seseorang yang buat baik pada kita? Kalau ada orang bagi pinjam duit pada kita, apa yang kita nak balas pada dia? Masa nak pinjam duit bukan main muka sedih kan? Muka sedih, muka kesian, muka minta duit. Tapi bila dah dapat duit yang kita nak, bila selesai dah masalah kita, tuan-tuan yang mulia, kita lupa. Kita lupa diri. Kita tak sedar diri kita lupa daratan. Kita jumpa orang yang bagi hutang kat kita tu dekat luar. Kita jumpa kat mana? Kita jumpa kat 7E depan ni. Dia baru nak bagi salam, Assalamualaikum. Mana hutang tu bila nak bayar? Kita terus lagi buat muka tak puas hati. Jumpa pun tak nak. Jumpa pun tak nak, tuan-tuan. Kalau jumpa pun buat muka tak puas hati. Kalau jumpa pun buat muka ketat. Muka tak puas hati. Alamak, dia ni lagi datang nak minta hutang lah tu. Jadi kita lupa masa kita tengah susah, kita minta duit dengan dia macam mana?
Dia dah tolong kita, dia dah bagi duit pada kita, dia dah tolong selesaikan masalah kita. Sekarang kita lupa. Jumpa dia pun tak nak. Kalau jumpa pun buat muka ketat. Kalau jumpa pun buat muka marah. Kalau boleh tak nak jumpa lah. Kalau jumpa pun buat muka ketat. Muka tak puas hati. Kalau dia ni lagi, minta hutang lah tu. Lagi. Kalau boleh tak nak jumpa ni. Bila masa kita minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan dosa kita ke tak? Allah bagi. Kemarin kita menangis daripada Allah. Minta hajat kita ditunaikan. Minta masalah kita diselesaikan. Bila kita senang, bila masalah kita dah selesai, bila hajat kita dah ditunaikan, bila dah dapat segala-galanya, kita lupa Allah. Nak jumpa Allah pun kita tak nak, tuan-tuan. Sembahyang pun kita tak nak. Kita bangun pagi, Allah bagi kita nyawa. Satu nikmat yang besar, nyawa. Kita bangun pagi, Allah bagi kita nafas. Satu nikmat yang besar. Subuh pun kita tak nak sembahyang, tuan-tuan. Subuh pun kita baru bangun tu, ambil terus siap-siap mandi tu pergi kerja, tak nak sembahyang. Bukan kata tak nak sembahyang, buat dosa lagi. Buat muka tak puas hati. Dan satu orang yang buat dosa tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah mewujudkan permusuhan. Dia telah mewujudkan pergaduhan. Dia telah mewujudkan peperangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia telah menunjukkan yang dia tak puas hati dengan Allah Taala. Bila satu orang tu buat dosa, buat salah, itu menunjukkan dia ada benda yang dia tak puas hati dengan Allah Taala. Tak cukup lagi apa yang Allah bagi selama ni, tak puas hati apa lagi, sampai nak langgar perintah aku, sampai tak nak sembahyang, sampai nak buat larangan aku. Apa yang kamu tak puas hati? Nak tunjuk apa pada Allah Taala? Jumpa Allah jauh sekali, tuan-tuan. Jumpa Allah jauh sekali. Kalau jumpa pun lebih kurang kan? Kalau jumpa pun lebih kurang je sembahyang. Waliyahzubillah. Minta lindung daripada Allah Ta'ala. Adakah patut kita buat macam tu kepada orang yang memberi pinjam kepada kita duit? Tak patut. Orang bagi kita pinjam duit, patutnya kita buat apa, tuan-tuan? Kita jumpa dia, minta maaf. Saya buat masa ni, saya tak boleh lagi nak bayar hutang awak. Saya tengah terdesak lagi. Minta maaf lah. Jangan pula buat macam kita ni kaya. Enjoy sana, enjoy sini. Pergi sana, pergi sini. Padahal berhutang. Macam itulah juga kita dengan Allah Ta'ala. Apa yang kita nikmati pada hari ini, apa yang kita dapat pada hari ini adalah pinjaman daripada Allah Ta'ala. Allah yang bagi pinjam sekejap. Berapa? 60, 70 tahun, 30, 40 tahun Allah bagi pinjam sekejap. Jumpa Allah. Tak nak jumpa Allah. Kalau jumpa pun tak, lebih kurang je jumpa Allah Ta'ala. Ucap terima kasih jauh sekali. Nak syukur pada Allah, nak ucap terima kasih jauh sekali. Setiap benda yang dipinjam mesti dibayar. Bukan hanya ucap terima kasih selesai masalah. Bukan hanya ucap terima kasih hutang settle. Tak, perlu dibayar. Begitu juga kebaikan yang Allah buat pada kita. Segala nikmat yang Allah bagi pada kita, terutamanya harta, hanya pinjaman daripada Allah Ta'ala. Allah bagi pinjam, kita bayar balik. Minta dengan Allah, ya Allah mudahkan urusan aku. Ya Allah, nak pakai, nak kereta, nak hutang, nak jadi kaya, nak duit, nak apa semua, Allah bagi. Bila dapat, lupa diri, lupa daratan, tak ingat Allah Ta'ala. Jumpa Allah pun tak nak. Kalau jumpa pun lebih kurang. Ucap terima kasih jauh sekali. Nak bayar hutang jauh sekali. Nak bayar balik pinjaman yang Allah bagi tu jauh sekali. Macam itulah kita buat pada orang yang kita berhutang. Bayangkan kalau kita buat kepada orang yang kita berhutang macam tu, macam mana perasaan dia. Allah lebih lagi, tuan-tuan yang mulia. Dengan manusia lain, itu satu perumpamaan. Saya buat satu perumpamaan, tuan-tuan. Sampai bila kita tak nak bayar hutang? Kita pinjam belaka ni, Allah bagi pinjam sekejap aja. Allah bagi pinjam sekejap aja, tuan-tuan. Ambil, pakailah. Berapa tahun? Nak pakai, pakailah. Atau masa nanti aku akan ambil balik. Kita sebagai orang yang meminjam,
kita kena tunjuklah yang kita ni orang yang berbijak. Pinjam, buat cara pinjam. Janganlah lupa diri. Jadi kita jumpalah orang yang kita berhutang dengan dia tu, minta maaf. Kita jumpa dia cakap, jumpa dia elok-elok. Kalau terserempak dengan dia, jangan lagi. Kalau jumpa dia, jangan buat muka ketat, jangan buat muka marah. Jumpa dia, buat muka molek lah. Kalau boleh jumpa dia sama, buat baik sama dengan dia. Barulah sejuk sikit hati orang yang kita berhutang tu. Ucaplah terima kasih. Terima kasih tolong saya. Terima kasih bantu saya. Terima kasih bagi saya pinjam duit. Kalau awak tak bagi saya pinjam duit, macam mana saya pun tak tahulah. Macam itulah kita buat pada Allah. Allah bagi kita kepada kita kebaikan lebih lagi pada si fulan yang memberi pinjam tadi. Si fulan yang memberi pinjam tadi berapa ratus je dia bagi pinjam duit kat kita. Allah bagi kita pinjam pada dia, tuan-tuan. Dunia dan akhirat Allah bagi kita. Kebaikan Allah bagi pada kita bukan sikit, banyak. Jumpa Allah pun tak nak. Semayang pun tak nak, tuan-tuan. Jumpa Allah betul-betul. Buat baik betul-betul dengan Allah. Barulah Allah. Bagusnya hamba aku ni. Kalau bagi pinjam, kalau nak lagi, aku boleh bagi lagi. Macam tu lah. Kalau kita buat pada orang tu, orang yang bagi pinjam duit yang kita tu macam tu. Bagusnya dia ni, kalau dia nak pinjam lagi pun aku tak ada masalah. Aku boleh bagi lagi. Bagus orangnya. Ini dah jauh sekali nak minta, nak ucap terima kasih, nak bayar jauh sekali. Bila kita nak bayar hutang dengan Allah ni, Allah bagi banyak kebaikan pada kita. Begitu banyak kebaikan Allah bagi pada kita. Bila kita nak bayar, tuan-tuan? Bila kita nak bayar? Sekarang ni kita duduk bermusuh dengan Allah ni. Kita banyak dosa, kita langgar perintah Allah, kita buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata A, kita buat B. Allah kata B, kita buat A. Allah kata itu, kita buat ini. Allah kata ini, kita buat itu. Allah suruh pergi kanan, kita pergi kiri. Allah suruh pergi kiri, kita pergi kanan. Terbalik kok semua kita ni. Allah kata jangan, kita buat. Allah kata buat, kita kata buat. Allah kata buatlah, tak buat pula. Allah kata jangan buat, yang itulah yang kita nak buat. Terbalik. Khilaf dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita sedar diri, kita sedarlah apa yang keadaan kita sekarang ni. Kita pergi carilah balik orang yang kita berhutang dengan dia. Tak mungkin dia terasa dengan kita mati dalam keadaan ini. Amalan tak terangkat, tuan-tuan. Tak tenang kita kat sana. Pergi cari balik tuan yang kita berhutang dengan dia tu. Jumpa dia, minta maaf. Minta maaflah selama ni aku tak nak jumpa kau. Minta maaflah selama ni kalau tersempak kedai mana-mana ke aku buat muka masam. Minta maaf. Minta ampun. Buat masa ni aku tak boleh bayar lagi hutang kau. Minta maaf. Terima kasih kerana bagi hutang. Selesai ke? Tak selesai. Hutang tetap kena bayar. Begitulah tuan-tuan yang mulia. Kita kembalilah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari Allah. Allah ada jauh ke? Tak. Jumpa ke? Tak. InsyaAllah jumpa. Tak jumpa, cari Allah tak jumpa. Tak. InsyaAllah jumpa. Allah kata, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila hamba aku minta pada aku dekat, Allah kata. Wa idza sa'alaka 'ibadi, walaupun kita ni jauh dengan Allah, Allah tetap cakap aku ni kita ni hamba dia. Hamba ke kita ni, tuan-tuan? Hamba Allah ke kita ni? Kalau hamba dia taat perintah tuan dia. Tuan dia kata A, dia buat A. Tuan dia kata jangan, dia tak buat. Tuan dia kata buat ni, dia buat. Tuan dia kata jangan, dia tak buat. Tuan dia kata A, dia buat A. Tuan dia kata B, dia buat B. Itu hamba. Kita ni hamba ke, tuan-tuan? Kerana banyak kita langgar perintah Allah, banyak kita buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap juga Allah kata, wa idza sa'alaka 'ibadi, bila hamba aku nak minta pada aku, fa inni qarib, aku dekat. Jadi jangan cakap tak jumpa lah.
Jangan cakap tak jumpa. InsyaAllah balik, cari balik Allah Ta'ala. Kembali balik pada Allah dengan bertaubat dan beristighfar. Wahai Allah, minta ampun, minta maaf, aku banyak salah. Aku buat dosa dengan kau, aku bermusuh dengan engkau, aku buat muka masam dengan kau, aku tak nak jumpa engkau, aku tinggalkan sembahyang tak nak jumpa engkau. Itu tanda kita tak nak jumpa Allah bila kita tinggalkan sembahyang. Bila kita langgar perintah Allah, tanda kita tak puas hati, kita bermasam muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tetap cakap kita ni hamba dia. Hamba ke kita ni tuan-tuan? Kalau betul-betul kita hamba, kita taat perintah Allah, kita tinggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru betul hamba. Tapi walaupun kita jauh dengan Allah, kita langgar perintah Allah, kita buat larangan Allah, tetap juga Allah panggil kita ni hamba dia. Mintalah dengan aku, kalau kamu minta aku dekat dengan kamu. Allah tak jauh, Allah sentiasa dekat, rahmat Allah sentiasa hampir dengan kita. Minta je, insya-Allah Allah boleh ampunkan. Tapi kalau kita cari balik orang yang kita berhutang, yang hari tu kan, dia bagi kita pinjam duit, kita jumpa dia pun tak nak, bermasam muka dengan dia, bergaduh dengan dia, padahal kita hutang dengan dia ni. Agak-agak kalau kita balik, cari balik dia, nak jumpa dia, nak minta maaf, dia marah ke dia buat apa? Dia marah. Orang itu bukan main sombong lagi, belagak, tak ingat dunia, tak sedar diri, lupa daratan. Marah kita je, tapi tak, Allah tak. Allah kata nak minta ampun, aku boleh ampunkan. Nak minta, nak apa? Aku boleh bagi. Nak lagi. Allah lagi suka kita datang minta dengan Allah, kita datang kembali jauh. Kita jauh daripada Allah, tiba-tiba kita datang nak minta dengan Allah. Allah lagi suka sebenarnya. Dan mungkin kalau kita cari kawan, cari balik kawan kita yang kita berhutang dengan dia tu, mungkin tak jumpa dah kot. Tapi kalau Allah, insya-Allah, angkat je tangan. Allahu Akbar, angkat tangan, minta ampun, Allah datang. Allah sentiasa ada dengan kita. Rahmat Allah sentiasa, satu rahmat Allah tadi, sentiasa ada dengan kita. Datang minta ampun, taubat, minta maaf, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan ucaplah terima kasih, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kebaikan yang Allah buat pada kita. Hutang habis kat situ ke? Tak. Hutang tak habis kat situ tuan-tuan. Hutang mesti dibayar. Hutang mesti dibayar. Jadi kalau kita ada hutang dengan Allah, Allah buat baik pada kita, kita berhutang dengan Allah. Apa yang Allah nak pada kita? Apa yang perlu kita bayar? Tak sahaja perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah dah buat baik pada kita, Allah dah bagi pinjam pada kita, kita kena buat apa? Sebagai tanda berterima kasih, kita syukur. Syukur apa dia? Taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja yang Allah nak daripada kita. Walhalnya Allah tak berhajat pada kita pun. Allah dah Maha Kaya. Orang yang bagi pinjam duit pada kita tu dah kaya dah. Dia bagi kita pinjam 100 je, kita kena bayar ke tak kena bayar? Tetap kena bayar tuan-tuan. Kita dah jumpa dia, cari dia, jumpa, minta maaf balik sebab dulu pernah belagak, dulu pernah sombong, minta maaf, terima kasih kerana bagi hutang, dan saya sekarang ni saya nak bayar hutang. Boleh ke tak? Dia ambil. Dia perlukan hutang kita? Tak, dia dah kaya dah. Dia tak perlukan hutang kita pun. Kita kena bayar ke tak kena bayar? Ya, kita tetap kena bayar. Begitulah juga tuan-tuan yang mulia, Allah tak berhajat pun kepada amal ibadah kita. Allah tak berhajat pun kepada ketaatan kita. Allah tidak berhajat pun kepada meninggalkannya kita akan larangan Allah Ta'ala tu. Allah tak berhajat kepada setiap amalan kita. Allah tak berhajat. Nabi kata dalam hadis, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika mulki syai'an." Kalaulah orang yang awal di kalangan kamu, orang yang akhir di kalangan kamu, di kalangan jin dan manusia, kesemua mereka kufur pada Allah Ta'ala, kesemua mereka langgar perintah Allah Ta'ala, tak ada seorang pun yang taat perintah Allah, Allah tak bertambah, tak berkurang pun darjat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak begitu. Allah tak berhajat pun kepada dosa, pahala, amal ibadah kita. Kau tak buat, kau jangan rugi. Allah tak berhajat pun. Allah dah Maha Kaya. Wallahu huwal ghani wa antumul fuqara. Allah kaya, Allah tak berhajat pada kita. Kita yang berhajat pada Allah Ta'ala.
Jadi kita tak buat, kita yang rugi. Kita buat, kita yang dapat pahala. Jangan pula kita buat amal ibadah sebab nak bayar kebaikan Allah Ta'ala. Allah tak berhajat pun. Tak bayar pun tak apa. Hang tak bayar, hang rugi. Macam tadi, orang yang berhutang tadi tu, dia tak bayar, dia yang berdosa. Walaupun yang bagi hutang tu kaya, dia tak bayar, dia dah tanggung ke akhirat esok. Saya tak perlu minta. Orang yang berhutang tidak perlu minta kepada orang yang hutang. Ini terbalik kan. Kita pula yang terhege-hege. Sepatutnya dia yang terhege-hege nak kena bayar hutang kita. Kita pula terhege-hege minta hutang dengan dia. Terbalik. Allah tak terhege-hege pun pada amal ibadah kita, tuan-tuan. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika mulki syai'an. Kalaulah orang yang awal di kalangan kamu, orang yang akhir di kalangan kamu, di kalangan jin dan manusia, kesemua mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan penjara dibubarkan. Tak ada orang masuk penjara dah. Jabatan polis PDRM dibubarkan kerana tak ada orang yang buat jenayah lagi dah. Semua bertakwa kepada Allah Taala. Allah tak berdarjat pun, tak bertinggi, tak bertambah pun darjat Allah Ta'ala walaupun sedikit. Kita buat dosa, tak jatuh. Kita buat amal ibadah, tak naik. Allah tetap Allah yang Maha Esa. Allah tak berhajat kepada amal ibadah kita. Saya buat baik, saya dapat kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Kalau kita, setiap orang yang buat baik, dia akan nampak kebaikan dia. Setiap orang yang buat jahat, dia akan nampak kejahatan dia. Siapa yang ringan timbangan amalannya, siapa yang berat timbangan amalannya, maka dia akan mendapat kehidupan yang diridai oleh Allah Ta'ala di hari akhirat itu. Sesiapa yang ringan timbangan amalannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Allah tak berhajat langsung sedikit pun pada ibadah kita. Kalau kita rasa yang Allah ni banyak memberi nikmat kepada kita, dan memang sepatutnya kita kena rasa Allah memberi nikmat kebaikan kepada kita, sepatutnya lah kita jangan melanggar perintah Allah. Bila kita langgar perintah Allah, itu bukti yang kita ni mewujudkan permusuhan dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dah pernah bermusuh dengan Allah Ta'ala, kita cari balik Allah, kembali kepada Allah, minta ampun, minta maaf, beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan berterima kasihlah kepada Allah dengan syukur dalam hati, syukur dengan lidah, syukur dengan perbuatan, iaitu mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucaplah terima kasih dan kembalikanlah balik, bayar balik kebaikan Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kita mentaati perintah Allah, dengan larangan Allah, dengan niat bukan kerana nak bayar, bukan kerana Allah berhajat, tidak, kerana saya kena bayar. Sebab orang buat baik kepada saya kena balas balik. Orang tu tak berhajat pun. Orang bagi hutang dekat saya kena bayar balik hutang dia, walaupun orang tu kaya 2 juta satu hari gaji dia. Satu hari tuan-tuan, bukan sebulan. Dia kaya sangat dah, tak perlu duit kita yang dia bagi pinjam tu, tapi kita tetap kena bayar. Begitulah juga kita buat dengan Allah. Allah dah begitu banyak beri kebaikan kepada kita, tetap juga kita kena buat amal ibadah. Bukan untuk kita, bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum matahari terbit daripada sebelah barat. Sebelum nyawa sampai ke halqum, tuan-tuan yang mulia. Matahari dah terbit daripada sebelah barat, tak ada dah. Hari tu baru kita nak sibuk nak bayar hutang. Allah tak terima dah. Allah tak terima dah hutang kita, tuan-tuan. Matahari terbit daripada sebelah barat, Allah tak terima dah hutang kita. 3 hari sebelum matahari terbit daripada sebelah barat akan berlaku, ini dalam hadis sebut tuan-tuan, akan berlaku gelap. Jadi orang yang biasa tak bangun sembahyang subuh, orang yang biasa tak bangun sembahyang subuh, dia akan seronok tidur. Sebab apa? Dia tengok gelap lagi kan. Oh gelap lagi, dia pun tidur. Bangun gelap lagi, tidur lagi. Gelap lagi, tidur lagi.
Gelap lagi, tidur lagi, tidur sampaikan Allah tidurkan dia selama 3 hari. Tak sedar. Ini Allah buat keadaan ni. Tapi kalau orang yang biasa, orang yang beriman, yang beramal soleh, yang buat kebaikan, bila dah pukul 6 ni, gelap ke tak gelap, saya kena bangun sembahyang subuh. Dia kan sembahyang. Gelap sampai 3 hari gelap tuan-tuan. Saya dah pukul 1 dah ni, gelap pun saya kena sembahyang. Macam mana pun saya kena sembahyang. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, begitulah. Selama 3 hari, orang yang biasa tak taat perintah Allah, Allah akan tidurkan dia. Orang yang tak beriman, Allah akan tidurkan dia. Orang yang beriman, yang beramal, Allah akan kekalkan dia dalam apa? Dalam beramal. Seorang yang beriman, orang yang ambil tahu pasal perkara ini, yang beriman dan beramal, maknanya dia ambil tahu dah pasal hari kiamat ni. Dia akan tahu, oh, ini adalah tanda matahari nak terbit daripada sebelah barat. Jadi saat ini saya kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. So selama 3 hari, orang yang beriman, orang yang beramal soleh, Allah bagi taufik kepada dia untuk dia bertaubat, untuk dia memenuhkan amal dia selama 3 hari. Tapi kalau orang yang tak ambil tahu pasal agama, orang yang tak beriman, tak beramal, Allah akan tidurkan dia selama 3 hari. Pada hari yang keempat, Allah terang cahaya matahari. Barulah orang yang tak beriman tadi tu dibangun. Dah subuh kan? Dah terang Oh, dah terang lah. Biasanya terang. Biasanya dia tidur, gelap lagi. Pukul 8 baru dia bangun. Oh, dah serang. Baru dia bangun, mandi, siap-siap tu pergi kerja. Tak sembahyang. Begitulah. Pagi tu dia bangun. Ingat ke? Pagi tu bangun, gelap, terang. Tapi terang tu, matahari dah terbit daripada sebelah barat. Matahari dah terbit dari sebelah barat. Baru masuk kelang kabut, nak ambil serban, nak ambil jubah, nak ambil tasbih, nak pergi masjid. Allah tak terima dah. Baru masa tu nak ambil duit, nak pergi bayar hutang, Allah tak terima dah. Baru masa tu nak pergi ambil duit, nak sedekah. Minggu lepas 3 hari sebelum, sehari sebelum 3 hari tu, maknanya minggu lepas lah, ada lalu dekat bank tu, makcik tu minta duit, dia tak nak bagi. Dia bagi ni, tengok-tengok matahari dah terbit daripada sebelah barat. Dia ambil duit, nak pergi minta sedekah. Tengok makcik tu kata, tak payahlah nak, matahari dah terbit di sebelah barat. Kau sedekah pun Allah tak terima dah. Kau buat apa amalan pun Allah tak terima dah. Kau minta ampun, minta maaf, minta taubat, Allah dah tak terima dah. Selagi mana matahari belum terbit daripada sebelah barat, tuan-tuan. Selagi mana belum 3 hari gelap, kita masih ada lagi peluang untuk kembali bertaubat, mencari rahmat Allah, mencari pemburu rahmat Allah Subhanahu wa taala, mencari Allah Subhanahu wa taala, untuk minta ampun, minta maaf dengan Allah Taala, bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana matahari belum terbit daripada sebelah barat, selagi mana nyawa belum sampai ke halaqum. Firaun laknatullah alaihi tenggelam dalam laut, mati kan. Masa nyawa sampai kat sini, nyawa sampai dekat halaqum, dia kata amantu billah, aku beriman kepada Allah Taala. Jadi ulama kata, tuan-tuan, kalaulah iman dia tu, iman masa di tengah tenggelam tu, tuan-tuan, kalaulah dia kata amantu billah sebelum tu, 10 minit ke 15 minit sebelum tu, sebelum dia tenggelam tu, kalau dia kata amantu billah sebelum tu, syurga jawapannya. Syurga jawapannya. Tapi oleh kerana dia sebut amantu billah tu masa nyawa dah sampai dekat ahalku, laknatullahi alaihi, jawapannya. Kalau iman dia tu pada ketika mana nyawa dekat halqum, iman dia tu adalah iman yang begitu kuat, betul-betul iman tu. Kalaulah iman tu dia beriman sebelum tu, sehari sebelum tu ke 2 hari sebelum tu ke, dia beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman seperti mana dia nak tenggelam, seperti mana nyawa sampai ke halqum tu, daripada laknatullahi alaihi bertukar menjadi radhiyallahu anhum wa radu'an pun, Allah redha pada dia, Allah terima lah iman dia. Tapi oleh kerana dia beriman tu, betul lah iman dia tu, tapi masa pula tak kena. Masa bila? Masa nyawa sampai dekat halqum, Allah tak terima lah. Jadi sebelum kita matahari terbit daripada sebelum barat, sebelum kiamat ataupun sebelum kita mati,
kita balas kembali kebaikan yang Allah buat pada kita begitu banyak dengan kita bersyukur kepada Allah, mentaati segala perintah Allah, minta ampun, minta maaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesanan untuk diri saya juga, terutamanya dan untuk kita semua insya-Allah. Ada sedikit perkongsian di antara maghrib dan isyak. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada saya dan tuan-tuan semua, dapat diamalkan dan dapat disampaikan insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.